Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan imam, para asatidzah, saya tak ada mukadimah apa lah, kita pasal dah panjang lah. Kita terus buka kepada sesi soal jawab. Jika ada soalan, jika boleh saya mampu jawab, saya jawab. Jika tak, kita tangguh dulu, kita tengok macam mana. Ada soalan? Boleh guna mikrofon belah ni dah, belah tu dah. Kalau tak ada soalan tu kira okey lah. Tak ada kira boleh balik awal Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya nak minta kepastian dulu sebab saya sebenarnya bukan peserta. Saya ni imam pun tak, guru tamir pun tak, walk in. Jadi boleh ke tak boleh nak tanya? Kita bagi hak imam dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Datuk Mufti Kedah dipilih. Terima sekali saya lah masuk imam dan peserta ni nak ucapkan terima kasih banyak lah di atas seminar yang diadakan. Secara tak langsung perkara ini boleh kita faham dan apa hasrat Jabatan Mufti untuk mengadakan majlis macam ni. Dan berbalik kepada soalan pertama tadi dah saya tanya lah tapi tak jawab iaitu apa tadi ni mana ya apa masalah apa kita nak laksanakan nak laksanakan apa arah mufti yang pandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk bagi negeri Perlis ini amat kata berat lah bagi Tok Imam ni khususnya untuk nak betul atau nak bagi maklum kepada anak jemaah ni. Sebab apa, amalan-amalan yang dah berlalu ni dah lama dah dari dulu ni kan. Kita nak ubah minda pemikiran dan amalan tu amat susah kan. Jadi saya rasalah kalau boleh orang kata apa, diberi sedikit keringanan lah kan. Terima sekali arahan yang dibuat oleh Pejabat Mufti itu iaitu untuk mengikut sunnah tadi ini dapat dilaksanakan di majlis-majlis yang rasmi saja, iaitu di masjid, di surau ataupun di lain-lain majlis lah. Tapi kalau sekiranya bagaimana kalau sekiranya amalan itu dilakukan bersendirian di rumah atau dan sebagainya? Kenapa? Terdapat ramai daripada guru-guru lama, ustaz dan guru lama, dia masih mempengaruhi dalam masyarakat kita di kampung ini. Dan jadi minta tadi ini pencerahan daripada sahib bersama lah. Yang kedua, saya rasa kita tu imam ni masih lagi kita terpengaruh atau terikut dengan cara amalan anak jemaah kan. Orang ramai yang berkendakkan diamalkan secara begitu, secara yang lama tu. Saya rasa untuk lebih terbaik rasanya ialah dengan cara mengeluarkan surat daripada Pejabat Mufti supaya ikut arahan-arahan yang telah apa yang dikendaki oleh Pejabat Mufti. Yang tu lebih relevan lagi saya rasa. Sebab kita nak habaq macam tu je ke anak makmum ni rasa
Kadang-kadang dia cabar kita tu. Kan dia cabar kita. Akal pun beberapa hari ya. Dulu lebih kurang macam kami juga. Kan terutama sekali yang imam-imam yang muda-muda ni dia berasa kurang senang sikit lah kan. Kurang apa orang kata berasa tak sanggup nak membetulkan. Jadi kalau sekiranya ada surat arahan daripada pejabat muti, rasa boleh menguatkan lagi kita nak cakap tu bila kita baca surat tu. Sekian, terima kasih. Muti. Terima kasih pada Pak Imam tanya. Ada beberapa perkara puan saya nak sebut. Yang pertama, pengamalan sunnah ni dia bukan arahan Jabat Mufti ya. Dia memang dasar kepada Majlis Agama Islam balik. Jadi sebagai orang dia tak bezakan benda tu. Macam orang tanya tentang pelantikan imam lah, pelantikan imam pun majlis, juga pemberhentian imam juga majlis, bukan pejabat mufti. Jadi mufti salah satu orang daripada panel tu lah. Mufti yang majlis ialah yang dibetul ialah dulu yang tak makmul Tuanku Raja Muda. Yang kedua ialah imam ni macam Nabi kata lah, innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam ni untuk diikuti. Jadi makmum ikut imam, sebab tu dia terpanggil imam, hak belakang tu dia panggil makmum. Jadi imam makmum kena ikut imam. Biasanya lah masyarakat apapun makmum ni ikut dah. Kalau dah imam, adalah seorang dua cakap tapi makmum ikut. Berikutnya ialah relih ni sebenarnya, walaupun kita ada dasar, kita ada apa, kita ke arah mengemaskinikan benda ni, tapi kalau orang kata perlih ni keras, tak betul. Saya tahu ada masjid banyak pun yang kadang-kadang tak sama dengan majlisnya, tapi tu imam lama dah jadi imam. Tuan-tuan pernah bayangkan kalau sekiranya ada imam tak kunut ataupun baca bismillah pelan di Kedah ke, di Selangor ke, di Pahang ke, di Johor, agak-agak berapa hari dia boleh jadi imam? Agak-agak saya ingat tak ada seminggu. Tak ada seminggu. Jadi orang kata perlih ni duk kerah ni tak betul lah. Ada perkara yang kadang-kala ada benda memang khilaf, tapi khilaf ni pemerintah ni dia ada kuasa di dalam menyelaraskan khilaf. Contohnya macam bismillah pelan, kunut. Kita tak kata orang bismillah, ada siapa buat status apa orang tunjuk kat saya, perlih kata siapa kunut sesat, padahal tak dok merepek. Perlih tak kata, ramai pun untuk ada yang duk kunut pun untuk imam. Cuma dia tak selaras dengan apa yang dipilih oleh majlis. Di sudut tarjihnya, maksudnya di sudut kita pilih qaul. Dengar, di sudut kita pilih qaul. Kawan nak belakang tu ejah, tengok saya cakap dia pergi ejah, jadi tak dengar pula. Tadi duk elok. Boleh. Ramai hak intol. Siapa duk main dalam tu? Okey, balik. Clear? Ada perkara yang sebenarnya macam ni lah. Kita orang pejabat, saya nak buat contoh pentadbiran ni. Kita bahagian kerani type surat. Kita main pejabat pakai kasut Jepun, slipper. Jadi bos kita marah kita. Pasal apa pakai slipper main pejabat? Dengan baju t-shirt. Dia kata kemampuan type saya ni tak duduk dekat slipper ni.
Saya tak pakai, saya pakai t-shirt pun type laju tu. Tapi dia kata tak boleh lah. Sebab ini pentadbiran. Bukan soal sah tak sah. Tapi soal pentadbiran. Jadi kadang-kadang orang ni dia duk pergi habaq benda yang tak betul. So kita tarjih, macam saya sebut lah, beberapa kali lah saya sebut. Kita tarjih pilih qaul. Kan? Macam pilih qaul. Antara jahar bismillah dengan sir bismillah. Kita pun tahu dua-dua tu ada qaul. Tapi oleh kerana kita melihat riwayat-riwayat yang kita sebut daripada Anas bin Malik yang menyebut dia semayang belakang Nabi, kan, salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa kanu yabda'u salah yaftatihu salah bi alhamdulillah. Dia orang tu semua mula bismillah, semayang dengan alhamdulillah. Dalam riwayat Muslim dia kata walam asma' ahadan minhum yaqul bismillah. Aku tak dengar pun seorang kata bismillah. Jadi kita pilih itu. Jadi kita mau selarah yang tu lah, bukan kita kata hak bismillah tak sah. Kita pilih hak tu, hak hadis tu. Kita pilih hadis tu. Walaupun kita tahu ada riwayat daripada Humaid, salah seorang daripada anak murid Anas, dia kata mula dengan bismillah. Tetapi Anas ni ada ramai berbelah orang anak murid, macam saya sebut. Ishaq bin Abdullah, Thabit al-Bunani, dia ada apa nama As-Sakhtiyani, dia ada Muhammad bin Nuh, Muhammad bin Sirin, Aiz bin Malik, banyak lagi anak murid dia, Malik bin Dinar, depa orang ni Mansur bin Zadan, semua anak murid depa ni. Yang lain yang dengar daripada Anas semua riwayat sama macam mana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. So kita kira demikian juga riwayat daripada Hamad bin Abi Sulaiman, semua orang yang dengar dengan Anas kata sama. Seorang ni saja yang kata lain. Kita pilih hak ramai ni, kat 14 orang, 15 orang. Jadi kita pilih hak ni. Selaras. Kita tak pernah kata tak boleh, tapi kita kata kita selaras. Mudah. Tapi ada benda yang orang klaim, orang pergi kata bahawasanya mazhab Syafi'i punya, contohnya lepas semayang kita tibai zikir derah. Lepas semayang zikir derah ni Imam Syafi'i tak kata. Kata Imam Syafi'i wa akhtaru lil imami wal ma'mum an yudhkarallaha ba'da sirafi minas salati wa yukhfiyan adh-dhikr. Aku pilih untuk imam dan makmum berzikir pas semayang, dan hendaklah mereka kedua itu memperlahankan zikir. Yang ini disebut dalam kitab Imam Syafi'i illa an yuhibba an yuta'allama min, melainkan kalau dia nak minta supaya makmum tu belajar dengan dia. Kemudian dia kata fayajhar, ketika itu maka dia zikir kuatlah. Kemudian dia kata hatta yura, sehingga dia kelihatan annahu qad tu'allima min, sehingga apabila dia tengok telah dipelajari daripada dia, makmum pun tahu. Mungkin dia belajar sekali dua dia ajak, thumma yusir, lepas daripada itu hendaklah dia perlahankan zikir. Tu kata Imam Syafi'i dalam kitab dia Al-Um. Lepas tu Imam Syafi'i ulah pasal ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Abbas kata bahwasanya kana raf'as saut bidzikr ba'da al-maktubati fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Angkat suara dengan zikir selepas maktubah tu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, dan selain Imam Syafi'i pun sebut riwayat tu dalam kitab Al-Um. Tapi Imam Syafi'i kata dia ulas. Kata Imam Syafi'i, dia kata dia pada dia benda ni berlaku sekejap. Dia kata wa ahsibu annama jahara qalilan liyata'allama aw liyata'allama an-nasu minhu. Aku berpendapat Nabi ni ketika saja dia pederas zikir ni untuk orang ramai belajar daripada dia.
wa dzalika li anna 'ammatir riwayat allati katabnaha fi hadha wa ghairiha, kerana dia kata kebanyakan riwayat yang mana aku tulis ni didapati bahawasanya Nabi SAW laitha yuzkar, tidak disebut di dalam laitha yuzkar fiha ba'da taslim takbir tahlilun wala takbir, tidak disebut di dalam riwayat-riwayat lain pun bahawasanya lepas daripada Nabi semayang bagi salam ni adanya takbir dan tahlil. Riwayat Ibn Abbas ni saja. Kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan dia buat sat saja. Seperti apa, kata Imam Syafi'i? Seperti apa? Seperti, kata dia, Imam Syafi'i buat contoh, seperti Nabi pernah solat di atas mimbar. Nabi pernah solat atas mimbar. Bukan sunat solat atas mimbar, sebab kata kerana supaya orang nak bagi orang belakang tu nampak macam mana cara semayang tu. Setelah orang belakang belajar, Nabi tak solat atas mimbar dah, kata Imam Syafi'i. Senang solat atas mimbar. Dalam riwayat kata kemudian dia ambil Nabi kena unduk. Taqahqara, Nabi unduk ke belakang. Sebab apa? Sebab bukan nak boleh sujud atas mimbar. Pasal apa Nabi semayang atas mimbar? Tak gitu imam pakai duk semayang atas mimbar jumpa adik tu. Sebab Nabi nak bagi makmum belajar. Maka dah makmum belajar, tak payahlah ulang lagi. Kalau tu imam sekali ni subhanallah, tahu dah subhanallah, kau ayat kursi tak erti, ajak sekali tak apa. Maka perlu, mungkin tu imam kata, mufti dia cakap pandai ya, kami nak kena buat macam ni lah. Kalau agak berat tempat tu, minta tolong kita pi hantar kawan-kawan kita pi terang kat makmum. Makmum ni memang tak ada apa, dia buat je. Makmum belakang dia kan tahu, tengok tu imam baca doa pas mayang kan, dan tak ada pun dia tu imam doa apa kadang terkalih pun dia amin. Saya cerita di Penang ada tu imam, dia baca doa terkalih, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah. Patah balik, wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar dan jadikanlah kami menjauhi yang benar. Dan tunjuklah yang salah itu salah dan jadikan kami menjauh mengikut yang salah. Pertama Nabi tak faham macam tu. Kemudian saya pun tegak dia. Ni tak salah doa terkalih masa tu muda, orang balik Jordan. Orang dok baca lama dah, orang tak pernah duk tegak, mai depa nak tegak. Dah. Salah dah. Makmum duk amin situ. Jadi kita mudah-mudahan tu imam boleh buat, insya-Allah. Sunnah, ihya'us sunnah, kita hidupkan sunnah Nabi. Dan dah pas semayang ni penterah kuat baca. Dengan orang nak semayang pula, Nabi orang baca Quran, Nabi larang. Dalam masjid kuat. Kullukum yunaji rabbah, kata Nabi dalam riwayat Abu Daud. Semua orang duk munajat kepada Tuhan. Fala yu'dhi ahadukum ba'dakum ba'dha. Jangan sebahagian kamu menyakitkan sebahagian yang lain. Tu baca Quran. Pahma yang dia pulun punya kuat. Tak boleh tu. Tenang orang masuk dalam masjid, relax. Zikir, doa imam kan sama dengan doa makmum. Imam mungkin hajat lain, mungkin dia nak kahwin baru, makmum tak mau dah. Terus gurau lah kan. Tapi maksudnya kita insya-Allah mudah-mudahan lah. Kita pun saya tahu, tapi kena pelan-pelan, kena bagi tahu, kena makmum ni tak apa dia ikutnya. Nah abang patut imam kata nak buat macam mana saya pun depa duk suruh, habis bubuh tas kepala depa. Jadi macam tu, mudah-mudahan insya-Allah. Tapi insya-Allah lah yang tanya tu kita tengoklah, kita buat. Cuma saya nak sebut kita buat akademi imam, insya-Allah. Tuan-tuan Tok Imam tolong saya, Jabatan Mufti akan buat akademi imam. Akademi imam ni kita nak buat supaya seluruh perleh ni semua orang boleh jadi imam. Kita bagi kursus belakang. Hak tak mau jadi Tok Imam pun kita jemput masuk. At least dia boleh jadi imam di rumah dah. Cuma dia tanya,
Habis tu kalau mereka buat bacaan apa kunuri arwah dalam rumah kan macam mana? Kita tak ambil tindakan dalam rumah. Pasal kawasan kita masjid dia nak buat juga, dia buat. Ramai orang buat dalam rumah benda tak betul, tapi itu bukan tanda betul. Dengan kehadiran satu orang ustaz juga tak tanda betul. Tuan-tuan ingat lagi tahun dulu 60-an, orang mandi safar, siapa dia kepala dah? Orang yang buat ni, kalau orang naik pelamin, hak duk pi bau, hak duk pi apa? Pi merenjih, siapa dia? Hak tolong baca doa, siapa dia? Oh, bukan tu imam ni lah, tu imam zaman dulu. Tapi itu tidak tanda benar. Itu tak tanda benar. Jadi insya-Allah, jadi depa buat, cuma tak betul kunuri arwah tu. Kunuri arwah ni tak betul ni. Bukan kata perlih kita tak betul. Mazhab Syafi'i semua kata tak betul. Langkit dah hadis kan tanya kan Jarir kata apa? Kunna nara al-ijtima' 'inda ahli al-mayyit wa san'at at-ta'am min an-niyahah. Kami menganggap berhimpun di rumah si mati dan buat makanan tu, hidang makan, termasuklah meratapi kematian. Sebab tu kitab Furu'ul Masail, Bughiyatul Talab, Syekh Daud Fatani, semua kitab kata apa? Adapun apa yang diadatkan oleh kebanyakan manusia itu daripada mengadakan ia memakan makanan sebelum ataupun selepas ditanam ia akan mayat, yang demikian itu adalah bid'ah yang sangat dibenci ia oleh agama. Dia sebut dalam kitab tu, kitab Melayu lama. Bahrul Mazi pun sebut benda yang sama. Jangan tanya kitab-kitab besar mazhab Nawawi apa semua tak bagi. Tapi bila orang buat, kita mazhab Syafi'i, tu kita heran, Syafi'i mana? Imam Syafi'i ni nama dia Nasirus Sunnah, pembela sunnah gelarannya. Kita sebut Imam Syafi'i ala ra's wal ain, tapi dalam Islam ni taklah Imam Syafi'i seorang saja, yang lain pun imam-imam yang hebat juga. Orang kata perlih, kalau ada orang kuat sunnah perlih kata Imam Syafi'i lebih kurang macam kita, tak terpakai dia tu. Kita anggap Imam Syafi'i imam jalil, tak kecapaian, tak tersampai kita dengan dia. Tapi bukan dia saja imam. Imam Ahmad pun imam, Imam Malik pun imam, imam-imam lain pun imam. Kalau kita tak pakai satu qaul Imam Syafi'i, bukan kita tolak imam, kita pakai lagi qaul imam-imam yang lain. Di kalangan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau dia buat di rumah dia, kita nak buat macam mana? Dia buat di rumah dia buat hak betulnya orang mati ni kita mau pergi hantar makan, kita duduk tibai lagi dia. Tak betul. Kitab Melayu pun kata tak betul. Kitab Arab patah lagi. Hak duk buat ni tak ada apa, melainkan dia buat. Saya dulu ada satu tempat ngaji pondok. Saya dulu ngaji pondok. Bila mai tempat tu, saya duduk seronok. Saya daripada kecil-kecil lagi saya syok bab ni. Saya kecil-kecil saya suka bab ni, bab hak mana, yang mana sunnah tak sunnah ni, jadi syok. Pergi ngaji pondok. Saya tahu minggu depan ni bab ni nak kena baca. Kita pi awal Mama ustaz kata hari ni bab ni kita langkau sikit lah. Tu ustaz saya baca. Tak payah lah, orang tak payah kita baca. Ustaz seraya nak baca, ustaz pun kena buat. Salah. Kitab Jawi mana tuan-tuan mahabak mai? Salah, dia tak bagi benda ni. Tu kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhab Al-Imam Syafi'i. Tu kitab mazhab Syafi'i moden tu. Syekh Mustafa Bura, siapa lagi? Mustafa Khin. Dia orang ni tulis pun kitab ni. Dalam kitab tu sebut antara bid'ah kematian kenuri arwah. Negeri Sembilan hari tu marah sangat, dia kata siapa tak beri kenuri arwah tu Wahabi. Dia lupa dia pergi terjemah kitab tu. Kitab tu tak bagi. Bahkan kitab tu bagi amaran lagi. Alladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Siapa yang makan harta benda anak yatim saja zalim, dia makan dalam pokok dia api neraka.
semua kitab mazhab Syafi'i tu. Sebab tu kadang-kadang kita ni, sebab tu ahli usul kata mazhab orang awam ni mazhab mufti, bukan mazhab saya. Mufti tu orang hajak dia. Macam kita kata jumpa satu orang awam kan, kita tanya mazhab apa je? Saya mazhab Syafi'i. Dia tak pernah baca kitab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia tu berdasarkan kepada hak orang, hak habak ke dia mazhab Syafi'i. Kalau orang kata Imam Syafi'i sembahyang jenazah ambil duit 10 ringgit. Kita ni duk ambil duit mayang jenazah ni mazhab Syafi'i. Dia pun kata mazhab Syafi'i ya. Di Perlis tak ada di satu tempat. Kata mana boleh semayang jenazah duk kutip duit ke orang ni, duk suruh orang bayar duit. Kami mazhab Syafi'i. Tak kalau Imam Syafi'i buat macam tu. Tapi pasal apa dia kata mazhab Syafi'i? Sebab dia pun tak tahu mazhab Syafi'i tu apa. Hak kata pasal apa kata mazhab Syafi'i? Ustaz nak ambil kata. Sebab tu tuan-tuan, hak dakwa mazhab ni dia pun tak tahu dia mazhab apa. Sebab tu ittiba', sebab tu bila jadi imam ni kita bagi kursus, dia boleh tanya. Okey, ada soalan? Tadi ada 2 orang tadi yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Tuan Mufti, tuan-tuan perempuan, para imam. Terima kasih di atas seminar yang dianjurkan pada hari ini. Saya tak nak sentuhlah apa yang telah disentuh oleh Tuan Mufti sebentar tadi. Cuma saya nak mengajak kepada seluruh kepada pihak-pihak yang berautoriti supaya kita turut juga memberi penekanan kepada membangunkan ekonomi umat Islam di dalam seminar-seminar yang begini, di samping kita menyentuh perkara-perkara yang disebut tadi. Kenapa? Kerana kita tengok untuk nak membina kekuatan Islam pun ditakdirkan Nabi dia berkahwin dengan Siti Khadijah dulu, dan begitu juga apabila berlakunya hijrah, bagaimana pasar Madinah yang dikuasai oleh Yahudi telah diambil alih oleh para sahabat pada ketika itu. Jadi salah satu nak membina kekuatan Islam, di samping perkara ini kita juga menyentuh dalam siri khutbah tentang bagaimana kita nak membina kekuatan ekonomi umat Islam, terutama dalam perkara-perkara hal makan minum yang tidak ada dibuat oleh orang Islam yang kita duk makan selama ini. Contoh saya nak bagi garam kasang, tak ada lagi orang Islam buat keluar. Tahu yang kita duk makan cepok dengan sardin, tak ada lagi yang dibuat oleh Islam yang kita duk makan di utara ni. Jadi kita cuba menyentuh perkara-perkara yang boleh membina kekuatan kita juga. Misalnya hari ini kita duk bincang perkara-perkara yang macam ni, Tesco makin besar, Jaya makin besar, ya, kita semakin terhimpit ke tepi umat Islam. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Hak ni tuan-tuan akan tengok, saya akan sentuh satu persatu isu ni dalam khutbah, dan tuan-tuan boleh tengok saya pun sebut benda ni dalam khutbah. Kita tak kempen dah supaya boikot barang orang lain, tapi kita kempen supaya orang Islam beli barang orang Islam. Kalau masjid boleh kempen benda ni, kita boleh bangunkan ekonomi kita. Kita boleh hasilkan produk kita. Masjid kena galak kan, kena buat. Nabi SAW menentang perkauman, tetapi Nabi menyokong sikap tolong kaum. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Musa Al-Asy'ari riwayat daripada Nabi SAW, bila Nabi cerita tentang tabiat kaum kabilah Asy'ariyah ni, kabilah Asy'ariyah ni, Asy'ari ni, dia orang ni idza qalla ta'amu iyalihim, apabila kurang makanan keluarga depa, jama'u ma indahum fi ina'in wahid summa iqtasamu bainahum bisawiyah, depa himpun barang di kalangan depa, kemudian depa bahagi sama banyak nak tolong ekonomi depa lah. Nabi kata fahum minni wa ana minhum, aku di kalangan mereka, mereka di kalangan aku. Nabi support semangat nak tolong sama-sama kaum ni. Tapi Nabi tak bolehlah tolong sama-sama kaum tindas orang lain.
nak tolong sama kaum boleh lah, jangan tipu tak boleh lah kan. Tapi tolong. Jadi kalau orang Islam tolong, simple lah. Kita ada beberapa pilihan, saya tak mau sebut lah pasal ada rakaman ni. Maksud contoh ya, ada dua jenama produk orang Islam dengan produk bukan Islam, burger umpamanya. Kita belilah orang Islamnya. Ada kicap, belilah orang Islamnya. Sos, belilah orang Islam. Kalau tu imam kempen, setiap masjid kempen, berapa banyak dalam Perlis ni orang Perlis Muslim boleh buat keluar produk dah, sebab orang Islam beli. Tapi kita kadang-kadang kita pergi kedai, berapa banyak kedai makan orang Islam punya. Kalau setiap orang Islam ni dia beli barang mi orang Islam, berapa banyak syarikat mi boleh buka nak bagi 200,000 makan ni. Sos orang Islam, kalau kedai-kedai Islam ni beli, berapa banyak orang boleh jadi ada kilang sos. Tapi oleh kerana kita tak kempen ni, kita di rumah pun. Sebab tu kita jangan benda makan minum ni, kita antara asas pada orang Melayu ni makanlah boleh. Produk lain jangan tanya lagi lah. Kan hal lain kita kedai tayar kalau ada orang Islam dahulu kan orang Islam. Kedai sama, supermarket ni banyak duk buka ni. Pergilah tu imam apa semua bagi contoh, pergi beli kedai orang Islam. Jangan tu imam isap rokok dah. Itu contoh tak bagus ya. Saya anggap kalau isap rokok ni salah. Saya minta maaf lah, saya nak cadang lepas ni, kalau boleh tu imam ni syarat dia tak boleh isap rokok. Lepas ni pemarah mufti pula, mufti telah merosakkan imam-imam yang isap rokok. Rokok ni tuan-tuan tak padan. Kadang-kadang orang minta tok imam mai tolong doa kat anak saya sikit, kita pun pegang budak bau rokok, bau gudang garam. Tak padan. Orang isap rokok tak boleh mai masjid, busuk mulut. Macam mana orang jadi imam? Ada kadang-kadang tu apa, tempat tak abu rokok lagi di luar masjid tu. Buhtin susu lah apa. Saya kata masjid tempat hak mulia, bukan tempat berprestige. Di di airport, di apa kan. Mana boleh isap rokok, tapi masjid tempat mulia orang isap rokok. Tok imam kena larang orang isap rokok kawasan masjid, tak hormat masjid. Rokok ni haram. Kalau ada ulama kata makruh, pasal dia isap. Biar dia beradik kita isap pun tentang haram-haram lah. Sekarang ni orang ada bising pasal apa vape tu apa semua kan. Saya bukan nak kira nak bising apa, tapi tak apalah, Perlis orang nak tanya nak bising apa, hak rokok tu haram lah. Cuma kita tak bising lah kan. Memanglah yang tu haram lah, yang apa isap tu. Hak rokok elektronik tu, hak rokok tu ada pun haram. Banyaklah benda haram orang buat. Duit orang buat duit derma pun tak boleh tak? Haram tak? Okey, ada soalan? Boleh. Soalan tadi kita akan, memang termasuk dalam rancangan saya tadi, kita akan kempen disuruh Perlis bantu barangan orang Islam kan. Perlis ni, kita cakap luar sikit kan, Perlis ni tempat naik ikan yang paling banyak di Malaysia. Kalau Perlis tu seketika lah ni dia kurang sikit. Ikan paling banyak dia ni yang naik di Kuala Perlis. Patutnya orang Perlis ni tak makan keropok lekor Kelantan lah, dengan Terengganu, buat sendiri lah. Kok tepi jalan tu mau ada keropok lekor apa semua kan, patut produk Perlis lah. Tapi kita tak buat, kita duk susah hati orang lain tanam harum manis juga. Kok kita tak ada nak jual. Patutnya banyak produk orang lain yang kita boleh buat. Hak mana Allah Ta'ala takdirkan Perlis ni, apa iklim dia menyebabkan harum manis tempat lain tu tak apa nak jadi macam dia. Hak tu Tuhan tolong dah lah. Tapi keropok lekor buat di mana pun boleh, asal ada ikan. Kita tak buat. Jadi satu masjid satu produk. Boleh tuan-tuan? Bagi bantu boleh tak satu masjid satu produk? Kita tolong, sama-sama kita buat. Kita tunggu orang politik lambat, kita nak kan. Ada soalan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibu samahah, saudara-saudari sekalian. Ada satu dua perkara yang saya nak sebutkan. Minta maaf saya duduk. Tak apa, dah Syak. Tak apa. Kalau berdiri nanti Anak pun duduk, tak apa. tak petah bercakap ni dah hilang, lupa. Duduk ni boleh sambil-sambil tengok tu. Pertama saya duk perhati tengok, tapi mungkin saya kurang mengikuti bahan-bahan catatan daripada pihak Jabatan Mufti ataupun Jabatan Agama mengenai penjelasan ruang lingkup tentang sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, peranan ruang lingkup sunnah itu sendiri dan penganut-penganutnya ahlus sunnah wal jamaah lah kita kata kan. Dari segi ruang lingkup tu, jadi kita memanglah daripada dulu, saya pun dulu tinggal di luar Perlis tahun 90-an ni sampai sekarang ni di Perlis. Jadi kita penekanan itu banyak pada ibadat-ibadat khusus, dan di antara ibadat khusus ni penekanan kepada solat. Saya berpendapat kalau bolehlah kita perluaskan penjelasan mengenai ruang lingkup sunnah itu sendiri supaya dipahami di semua kalangan, bukan saja di peringkat rakyat bawah tapi juga peringkat pemimpin kita, supaya mereka memahami dari segi persoalan sunnah yang menjadi tanggungjawab kepada mereka-mereka yang memainkan peranan penting, peringkat-peringkat fardu kifayah dalam kepimpinan dan sebagainya. Mungkin kita terlintaslah perkara-perkara yang selain daripada ibadah khusus, kan? Persoalan akhlaknya, persoalan perundangannya, persoalan tadbiran dan persoalan ekonomi dan sebagainya, supaya kita kembangkan tanggapan dan kefahaman masyarakat Islam semua peringkat, termasuk pimpinan atas tu, berhubung dengan ruang lingkup sunnah yang seharusnya kita ahlus sunnah wal jamaah ini perlu main peranan. Setakat ini banyak kita tumpu ibadah khusus, dan dalam ibadah khusus ni kita tumpukan kepada hal-hal solat. Itu satu. Yang keduanya, kita duk tekan persoalan-persoalan khilafiyah. Persoalan khilafiyah ini tentulah persoalan khilafiyah ni dalam perkara-perkara yang ada hujah. Maknanya kalau berbeza pendapat dari segi pendapat pertama, pendapat kedua, mungkin pendapat yang tiga atau lebih, masing-masing ada hujah, kan? Saya berpendapat supaya pertama sekali hujah-hujah itu masing-masing melihat bahawa hujah ini pada dia kuat, pada kita katakan lemah, kan? Contohnya macam kita kata bismillah perlahan, sir ataupun jahar, Ada pendapat-pendapat yang mengatakan hujah mengenai sir ini kuat, macam kita di Perlis lah dan banyak riwayat-riwayat. Ada pendapat yang mengatakan bahawa jahar pada solat jahar itu, jahar bismillah itu juga mempunyai hujah-hujah yang kuat. Jadi dalam konteks ini kalau kita ringankan sedikit dari segi penyelarasan, walaupun kita duk tekan penyelarasan, tapi menginsafi bahawa setiap pendapat itu, jahar dan sir itu, ada hujah yang masing-masing berbeza pandangan mengenai penilaian hujah-hujah itu dan pegangan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, saya ingin sentuh tentang satu perkara yang saya duk perhatilah tentang bismillah itu sendiri.
apa nama ni, saya rujuk pendapat fatwa sebelum daripada Datuk lah, zaman Datuk Mat Jaya, zaman sebelum ini menyebutkan bahawa Bismillah itu pertama sekali yang pilih adalah daripada Al-Fatihah. Dalam fatwa itulah penulis memilih Bismillah itu adalah sebahagian daripada Fatihah. Yang saya nak sebut di sini, sebahagian daripada yang saya duk perhatilah, tengok bila apa namanya solat ni, pernah selalu juga saya jadi makmum kepada rakan-rakan kita lah. Saya pun tak ingat di mana, selalu bila dia saya dengar yang terutama sekali bila dia bangun daripada rakaat pertama tu ke rakaat yang kedua pada solat jahar lah, dia bangun daripada sujud kedua ke rakaat yang berikut, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi di situ tidak ada ruang masa yang dia membaca Bismillah sir. Okey. Jadi itu saya tak tahulah kalau dia memang berpendapat Bismillah bukan Fatihah, dan memang ada qaul yang mengatakan Bismillah bukan daripada Fatihah. Kalau dia berpegang begitu tak apa. Tapi kalau dia berpegang Bismillah itu sebahagian daripada Fatihah, jadi masalah lah. Ataupun dia pun tak faham. Kalau tak faham dalam konteks ini, kita kena balik kepada apa yang diperakukan di pelih kita lah. Okey, masih. Jadi itu saja sahib bersama. Yang pertama tentang sunnah tadi, Salam. kita memang cuba luaskan sunnah. Lepas tu Tok Imam kena main peranan khatib khususnya. Cuba tengok khutbah yang kedua tu. Khutbah yang kedua saya ambil ni, saya telah jadikan setiap minggu ada sunnah baru kita perkenal. Cuma kadang-kadang jangan kita baca cepat sampai orang tak dan nak baca Alhamdulillah bagi orang yang bersin. Nak makmum pun tak dan dengar. Baca elok-elok. Kalau kita baca, kita ajak baca makan dengan, kita perkenal makan dengan tangan kanan umpamanya. Cuba baca dulu. Hendaklah kita makan dengan menggunakan tangan kanan. Kerana makan dengan tangan kiri ialah amalan syaitan. Bagi dengar makmum tu. Hendaklah kita makan dengan kiri oleh syaitan, tak dan tangkap makmum pun. Sambil duduk mengantuk dah tok khatib baca pelan. Jadi kalau kita tengok tiap-tiap minggu, kita memang introduce sunnah dalam semua, dalam akhlak, dalam pergaulan. Tapi tanggungjawab kita tak boleh nak habaq suruh pelih ni, siapa nak habaq? Di samping mufti habaq dalam radio, tu imam kena baca khutbah tu. Ni hak minggu hak nak mai bila ni, kita pasal bersin. Lepas tu pasal doa kalau orang bagi kita benda baik, orang bagi makan. Supaya sunnah itu luas lah. Dan saya, bagi pihak saya lah, saya cakap belakang 2.6 bilion pun saya cakap. Saya tak kata orang lain tak cakap, mufti saya cakap, supaya kita nak beritahu syumulnya Islam tu. Hak mana tak kena, kita habaq lah. Bukan kata habaq, bukan bak semayang je, bak politik pun kita habaq, bak ekonomi pun kita habaq, perang pun kita habaq, Amerika pun kita tibai. So kalau orang kata kita duk pulun hak khilaf je pun tak apa nak kena lah. Jadi kenyataan tu rasanya dia tak apalah, saya hormat lah, tapi tanya khilaf ni maksud katalah kita tu imam tu, Allah kacau dia dah, daripada suruh bismillah pelan ni, dia cukup tak berhenti, bismillah pelan lah. Dia balik rumah dia geram, dia jadi imam sekali rumah dia bismillah kuat lah, gegak dinding lah. Kita tak kata apa rumah dia, benda khilaf kita tahu. Bukan masalah benda khilaf, masalah macam saya kata penyelarasan di masjid. Sebab walaupun kita kata ada makmum suruh bismillah kuat, kita jangan lupa ada makmum kata bismillah pelan. Jadi dia hantar sorat mai, dia hantar komplain, dia telefon pejabat mufti. Jadi bila dalam kes, bila berlaku khilaf macam tu, kita kena ambil pendirian yang ada di dalam peraturan lah. Bukan kita kata ni pagi tadi sembahyang subuh tak sah bismillah kuat, kita tak pernah kata. Tapi kita cakap soal penyelarasan. Orang komplain, dia kata dah makmum saya seorang pun tak komplain, kita mana tahu. So jadi penyelarasan, saya cakap soal penyelarasan.
Jadi itu bukan masalah khilaf tak khilaf ni, nak hujah ni panjang lah. Tapi bila apa-apa masalah pun, bila berlaku perselisihan, dia balik kepada ulil amr. Saya bukan mengungkit, tapi saya sebut macam biasalah kan. Pasal di tempat yang kita kerja lah, dia balik macam tu lah. Katakanlah orang ni dia duduk di Pulau Pinang, dia kata aku cerai hang 3 talak. Dia cerai bini dah 3 talak. Nangislah bini tu, laki nak angin, cerai 3 talak. Kalau patu duduk menyesal, laki dia kata, habislah bang, kita dah 3 talak, habislah, paling tak ada rujuk apa dah. Laki dia kata, aku ni ada pergi mengaji. Sebenarnya 3 talak ni kali pertama ni jatuh satu. Dia pakai qaul. Dulu Ibn Taymiyah fatwa benda tu lah, dia kena penjara. Tapi hari ni kebanyakan dunia teluk, dunia Arab pakai fatwa Ibn Taymiyah, negeri mana pun. Jadi kita pakai fatwa tu. Kebanyakan sahabat pun pakai yang tu. Pada zaman Umar ada qaul ya, tapi jadi kita kira satu lah. Kita pergi mengadu, habak kata talak satu lah, ataupun kita kira kita ni telah talak satu, kau rujuk balik. Dia tak pergi ke atas, jadi satulah antara dia. Tapi kalau bini kata tak mau, abang tu kan mengaji teramana sangat, cek nak pergi mahkamah. Bila dia pergi mahkamah Pulau Pinang, mahkamah Pulau Pinang kata talak ni jatuh 3. Dalam masa tu, bila dah bercara, dia tak guna dah, kerana keputusan qadi akan memutuskan khilaf. Dia kata, Tok Qadi, saya percaya satu. Qadi kata undang-undang di sini 3. Jadi jatuh kat siapa? Jatuh 3. Kata dia talak, dia perleh. Dia geram kat bini dia, bagi 1000. Aku talak hang 1000, tapi aku talak hang 3 lah. Suami tu nak 3, geram sangat. Isteri kata talak 3 pun tak jadi. Ataupun isteri tu syok, lega dia tolak aku 3, aku tak mau balik kat dia ni. Tapi suami jadi menyesal. Dia silap aku ni. Dia pergi rujuk mahkamah perleh. Kalau dia rujuk mahkamah perleh, talak 3 jatuh apa? 1. Kalau kali pertama lah, kali kedua jatuh 2 lah. Jadi dalam kes ni, apabila berlaku khilaf, dirujuk kepada qadi, qadi menyelesaikan. Qadi dalam konteks ni ulul amri lah. Ulul amri menyelesaikan khilaf. Nak bagi faham contoh mudah lah. Okey. Tang Fatihah ni, kan ni kita tak tanyalah. Dia dalam mazhab Malik dan juga Abu Hanifah, dia tak anggap, khususnya Malik lah, dia tak anggap bismillah ni sebahagian daripada Fatihah. Di dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hanbali, dia kata sebahagian daripada Fatihah. Cuma beza antara mazhab Hanbali dengan Syafi'i, Hanbali kata sirkan bismillah bila salat. Syafi'i kata jaharkan. Yang tu beza. Tapi kita tengok secara majoriti 4 mazhab ni, 3 mazhab ni dia suruh sir bismillah lah, dari segi majoriti mazhab. Jadi tak apalah, tapi cuma kita andaikan kita, kalau kita duduk belakang dia, kita semayang, kita kena anggap semayang imam tu sah lah. Di atas ada qauluh kan, kerana asalnya kita kena kira sah dulu. Kalau kita tak dengar pun kita kira dia sebut tadi, kita tak perasan apa. Kalau dah tak boleh juga kita ni, kita kira dia tu pegang qaul Maliki kot kan. Selesai masalah kita lah, duk fikir tentang masalah dia. Sebenarnya mayang dia belakang ni, dalam Islam ni dia senang. Ada imam di depan, kita semayang di belakang ni sah, selagi mana tak ada zahir tanda tak sah. Sebab itu kita jangan heran, ada bab dan kita hadis as-salah khalfal fajir, semayang di belakang orang jahat sah. Walaupun tu imam tu kata dia jahat, tu imam buat dosa besar. Ada tu imam buat dosa besar? Ada. Contoh simple, tu imam terlibat dengan riba dosa besar. Dia buat pinjaman riba, dia tak perlu pun dia buat pinjaman riba. Kita sangka dosa kecil,
Tapi yang ni Tuhan istihar perang dia jadi imam, dia buat dosa besar. Kita tahu, kita pegawai bank, dia main pinjam kita, kita pun buat dosa besar. Dia main pinjam itu kat kita, kita sembahyang belakang dia. Sah ke tak sah? Sah, tapi tak afdal lah, tapi sah. Ada lagi soalan lain? Sementara tuan-tuan nak tanya, saya nak peringatkan satu lah, kata Imam ni dah ada kesempatan ni. Pasal nak main musim korban, masjid banyak buat korban. Salah satu benda yang orang Melayu selalu buat yang menyanggahi semua mazhab, terutama mazhab Syafi'i lah, dalam Malaysia sebut mazhab Syafi'i, ialah bagi bahagian korban kepada tukang sembelih dan tukang lapah. Yang ni salah. Sebab apa salah? Tu Imam kena dengar dengan ni guru takmir. Sebab korban, daging korban, bahagian korban ni tak boleh dibuat jual beli. Bila tak boleh buat jual beli, bila kita bagi kepada tukang sembelih tu sebagai upah dia sembelih, kita bagi daging tu, kita kata ni tumpuk bahagian tukang sembelih, artinya kita sebagai balasan kepada dia sembelih dan depa lapah tu, kita bagi daging. Artinya tu jual beli lah tu, kita beli tenaga dia, kita bayar dengan daging tu, dia trade lah tu, jual beli. Sebab itu dalam hadis Muslim, bila Nabi suruh Ali bin Abi Talib untuk urusan ni korban tu, sembelihan haji, Nabi perintahkan, kata Ali, wa amarana alla nu'tiya lijazari syai'an minha. Nabi perintahkan kami supaya jangan bagi pada tukang sembelih sikit pun. Nu'tiya ma indana min indina, kata Ali, kami bagi, nu'tiyahum min indina, kami bagi kat mereka daripada poket kami sendiri. Macam mana? Tukang sembelih mai, kalau kita ambil daging kita bagi kat dia, artinya kita bagi, kita upah, kita guna daging korban, upah dia. Salah. So macam mana kita nak buat? Kita kena ambil, ni RM50 bahagian sembelih, bayar siap-siap kat dia. Lepas pada tu orang lain semua hak mai ni pakat duk ambil daging lah, dia boleh lah ambil, takkan dia nak tengok saja, dia pun termasuk yang hadir. Tapi bukan dia ambil kerana dia sembelih, dia ambil kerana dia duk datang tu, semua orang pakat dapat, dia pun dapat. Inilah benda yang memang sepakat, sepakatan Imam Nawawi, tidak ada aku tahu orang khilaf dalam benda ni. Jadi ramai orang ni bila dia buat korban, dia sembelih-sembelih, dia perasing daging belah hati hak elok-elok ni, hak ni habuan tukang sembelih. Kalau dia buat macam tu, dia rosakkan korban. Jadi tu imam kena peringat. Habis nak buat macam mana tu imam? Bagi upah dia siap-siap. Ni RM40 beda sembelih. Hak daging istimewa tak ada lah, ambil macam orang lain lah. Melainkan dia tu kalau tak sembelih pun memang kita nak bagi kat dia hak istimewa lah. Tiap-tiap tahun dia tu katalah tok guru kita ke, dia tu kita bagi tak kerana sembelih, kita bagi kerana dia, dia tok syekh kita ke, dia kawan rapat kita ke, atas dasar tu, bukan atas dasar sembelih. Jadi tuan-tuan, hak tu imam ni tolong tengok sikit lah ni, setelah dia duk start kumpul apa. Sebab tu bila kita ambil duit tumpuk daging tu, tolong ambil lebih sikit, RM10-20, beda nak bayar tukang sembelih dan tukang lapah, supaya mereka tak ambil bayaran lapah mereka daripada daging. Boleh tuan-tuan? Peringat anda no? Hak ni tak ada khilaf-khilaf mazhab apa ni. Ya.
kalau tanya saya lah, paling tak keluar fatwa. Cuma kalau dalam hadis kita tak dapati akikah ni melainkan Nabi buat dengan kambing. Kan? Syatain, seekor atau 2 ekor kambing. Tak ada akikah ni yang dibuat dengan lembu ke unta. Jadi para ulama bincang tentang hadis-hadis akikah ni, kesimpulan dia lebih kurang macam ni. Kalau sekiranya, kalau kita himpunkan hadis keseluruhannya, kita dapati akikah ni seorang anak lelaki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor. Tetapi kalau tak mampu, anak lelaki pun boleh 1 ekor kambing. Cumanya ada di kalangan ulama kiaskan macam mana korban, binatang korban tu boleh juga akikah masuk sekali situ, satu bahagian. Walaupun sebahagian para ulama seperti Ibn Hazm Al-Andalusi, dia tak setuju pandangan yang macam ni. Tapi kalau tanya saya, kalau orang tanya saya lah, nak buat akikah saya kata kambing lah, jangan Nabi. Hak nak campur tu pendapat. Nak kata tak boleh langsung pun tak berani juga kita. Pasal ada para ulama juga yang sebut. Tapi asal amalan dalam hadis, untuk anak lelaki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor. Kalau tak mampu untuk 2 ekor kat lelaki, pakai pun bagi 1 ekor. Ada soalan? Ya. Dia Dr. Ruzaimi buat kajian hari tu 9/10 rezeki daripada perniagaan. Apa cerita tu dah? Baif. Hadis ni pun susah kan walaupun dia tak sampai kepada rawi dia pemalsu, tetapi dhaif yang tak boleh dijadikan hujah. Cuma dia tak membabitkan masalah akidah ke apalah. Dalam hidup ni ada benda tuan-tuan kena tahu, ada benda yang mana hadis tu betul, tapi dia nak sandak kat Nabi tak boleh kan. Sebab tu Al-Mizzi dah sebut satu perkataan, kullu ma qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sahih wa laysa kullu sahih qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Semua hak Nabi kata tu sahih, tapi bukan semua hak sahih tu Nabi kata kan. Contohnya ada sebuah negara bernama Malaysia, betul, tapi tak ada hadis. Orang Malaysia dapat derma 2.6 bilion pun betul, tapi tak ada hadis. Apa contohnya kan? Artinya ada benda yang betul tak semesti ada dalam hadis. Utlubul ilm binan mahdi ila lahad. Tuntutlah ilmu daripada buaian sampai liang lahat. Tak tahu liang lahat nak tutup ilmu macam mana, tapi nampak macam boleh lah masuk bersungguh lah untuk ilmu tu, tapi bukan hadis Nabi. Makna dia mungkin betul, tapi dia nak sandakkan Nabi tak boleh. Sandakkan Nabi tak boleh sebab tak ada hadis tu, tak ada. Jadi Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi, saya nak ada buku fadail apa tabligh tu, jamaah tabligh tu, tak apa, tabligh ni pun ada banyak bagus dah, cuma saya nak cerita pasal buku tu sikit lah. Ada disebut tentu tentang Abdul Rahman bin Auf ni masuk syurga merangkak, habwan, dia kata merangkak sebab pasal dia kaya sangat. Abdul Rahman bin Auf ni asyara mubasyirin bil jannah, 10 yang dijamin masuk syurga. Oleh kerana dia kaya, dia punya belanja pada jalan Allah punya hebat, dia masuk syurga merangkak. Kalau orang lain dengar pakai tak kaya dah kita orang Islam. Hadis tu sangat dhaif. Imam Ahmad sendiri sebut hadis tu bila baca dia melemahkan
Semangat orang Islam ni. Kalau Terang Abdul Rahman bin Auf 10 dia jamin masuk syurga, harta dia semua bagi kat Islam, masuk syurga merangkak. Kalau hak bukan Abdul Rahman bin Auf ni terjun neraka terus lah kot kalau kaya. Oh janganlah. Sebab tu dia tanakut. Dia bertentangan dengan makna yang nak Islam ni suruh kita bagi zakat. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil. Dia suruh bagi. Nak suruh orang bagi ni kena ada orang berada. Tak ada duit tak boleh bagi. Nak suruh keluar zakat kena orang ada harta. Kalau ada harta ni satu benda salah dalam Islam, kacau kita. Jadi sebab tu bukanlah kadang-kadang orang terperlih ni teruk sangat, orang nak baca buku tu pun tak boleh. Tak, kadang-kadang dia nanti bagi kesan salah faham. Tu yang kita kata kena ada juga kawalan ni. Bukan semua hadis boleh duk pergi baca. Sebab tu ni hamba tak tengok kata. Sebab tu yang tak mau duduk mana duduk, bukanlah kata-kata semua. Duduk masjid tak pergi mana, dia kaya masuk neraka. Yang tu kita tak maulah. Nak baca fadail ni, setengah orang ni dia tak faham. Dia pergi habang kata semua hadis dhaif. Apa? Hadis dhaif ni boleh dalam bab-bab fadilat ni. Dia kena baca bukan umum kenyataan dia macam tu. Ada syarat dia. Dhaif ni ada banyak jenis. Sebahagian para ulama hadis mengkategorikan di bawah dhaif tu pun palsu. Dhaif ni pun ada dua. Ada yang syiddatul dha'f, terlalu dhaif, dhaif jiddan. Hadis nak jadi dhaif ni dia ada dua bahagian. Satu dia dhaif kerana teknikal, di sudut dhabit rawi. Sebab tu satu dia dhaif kerana rawi tu dituduh dengan tuduhan dusta dan ada tuduhan terhadap peribadi rawi. Kena syarat rawi ni dua. Sedang hadis sahih ni dia mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mithli ila muntaha min ghairi syadhin wala illah. Mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabit, yang mana bersambung sanadnya dinakalkan daripada adil dan dhabit. Kalau rawi tu masalah pada dhabit, dia boleh kira sikitlah. Dia kira untuk apa nak ingat ke apa, tapi boleh dikuatkan melalui jalan lain. Tapi kalau dia masalah pada adil, rawi muttaham bil kadhib umpamanya, matruk umpamanya, hadis-hadis yang seperti ini tak boleh. Jadi dia pun kata Imam Nawawi kata. Sebab tu kita kena tengok Nawawi kata pun, Nawawi bagi syarat dia. Ibn Hajar sebut syarat dia. Hak mai ni dia mai umum. Depa ni tak erti hadis ni bab fadail boleh. Hadis dhaif ni. Kita yang tak mengaji banyak ni pun kita berhabaq ustaz habaq dah. Hak dhaif pun boleh. Kita tarikh dhaif tu pun tak apa tahu. Kan? Bukan dhaif penat ni. Aku ni dhaif dah apa, jadi tu dhaif lain. Dia dah kira dhaif tu, dhaif hadis ni banyak apa. So, tu yang kita kata nak kena. Okey, satu lagi ikut begitu Imam balik awal sikit. Ada ni kawan kita main ni jauh. Main daripada mana ai? Bismillahirrahmanirrahim. Dzulqarnain. Okey. Terima kasih. Saya nak minta komen doktor mengenai kesedaran masyarakat untuk memahami sunnah semakin hari semakin baik. Cuma walaupun negara kita masih agak kelewatan dalam mengalih bahasa hadis-hadis yang ada ke dalam bahasa kita supaya masyarakat boleh memahaminya, tetapi kesedaran masyarakat untuk memahami sunnah diambil daripada negara-negara asing. Misalnya diambil daripada Indonesia sebab banyak terjemahannya. Kemudian masyarakat kita, mereka membaca hadis berdasarkan kepada kefahaman bahasa Melayu, bahasa dia, sehingga akhirnya dia gagal untuk memahami tujuan sebenar sesuatu hadis itu dilafazkan. Lalu berlakulah dia mengeluarkan fatwa ataupun hukum berdasarkan kepada kefahaman zahir, zahiriyah judud, berdasarkan kefahaman zahir, sehingga hadis-hadis yang melibatkan soal-soal kufur misalnya, dia berhukum berdasarkan maksud zahir. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara, dia pun hukumkan orang tinggal semayang ni kafir. Dan benda tu berlanjutan.
sehinggalah masuk kepada soal-soal yang soal ibadat pun dimasukkan ke dalam bakul akidah, dan orang yang melakukan perkara yang bercanggah dengan kefahaman dia berdasarkan hadis yang dia baca tu dihukumkan kafir, sehingga timbullah satu pemikiran baru, pemikiran takfir, pemikiran mengkafirkan orang-orang yang berada di luar daripada lingkungan yang dia faham berdasarkan kepada bahasa hadis yang dia baca. Dan berlaku juga penyalahgunaan nas pada tempat yang tidak tepat. Doktor tolong bagi pencerahan soal ini, sebab ada orang gunakan nas law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata, gunakan ayat itu untuk mengatakan kepada orang yang keluar satu kumpulan masuk kumpulan lain itu seolah-olah wujud dua Tuhan dan jadi kufur. Isu-isu sebegini adalah isu-isu yang melebar dalam kalangan masyarakat, dan saya rasa mengikis pemikiran takfir ini mesti dibuat sungguh-sungguh, supaya jangan ada sesama Islam mengkafirkan kawannya yang lain kerana berbeza mazhab, berbeza amalan, berbeza hizb siasi, berbeza. Pemikiran itu sangat bahaya. Jadi saya nak minta doktor tolong bagi pencerahan dalam majlis ini berkenaan dengan perkara itu. Satu lagi minta maaf. Yang keduanya ialah saya fikir kita kena fikirkan juga bahawa memilih negarakan agama adalah sesuatu yang saya rasa ada beberapa unsur yang kita kena kaji. Misalnya, saya tak ingat siapa Amirul Mukminin ketika itu, tetapi dia pernah meminta kebenaran Imam Malik untuk menjadikan Al-Muwatta sebagai peraturan yang dipakai oleh semua masyarakat Islam dalam negara dia, tetapi cadangan itu ditolak oleh Imam Malik. Saya berpandangan bahawa Imam Malik tidak bersetuju untuk memilih negarakan agama, sehingga semua amalan agama mesti ditentukan oleh negara. Sedangkan sebenarnya kita perlu mengambil kira bahawa institusi masjid dia bukan jabatan kerajaan, dia milik masyarakat. Saya nak kata gini, ideanya ialah supaya kita mengambil kira juga pandangan masyarakat, pandangan amalan umum dalam menentukan sesuatu yang berkaitan dengan agama, terutamanya dalam isu-isu yang bersifat khilafiyah ataupun furu'iyah. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Zulkarnain. Anda tak tahu dia nak suruh nak kempen gerakan harapan baru ke apa. Terima kasih soalan. Cuma nak sebut apa benda. Pertama, kalau ada orang yang soalan pertama tentang ada orang salah tafsir hadis-hadis. Cuma tadi contoh tentang kufur solat tu, nak kata salah tafsir, anda tak bersetuju dengan tafsiran tu, tapi memang ada di kalangan mazhab seperti mazhab Ahmad menganggap bahawasanya orang yang tinggalkan solat berterusan dia menjadi kufur di atas zahir hadis tu. Memang ada. Anda pernah dengar apa Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, satu orang tanya dia dalam Masjidil Haram, mana ada tapi perempuan mai tanya dia kata suami dia tak semayang. Jadi macam mana nak nasihat suami dia? Syekh Utsaimin kata, ilhaqi bi baiti abiki fa innahu kafir. Balik ke rumah bapakmu kerana suamimu kafir. Jadi kaul tu bukan baru, kaul tu adalah kaul yang lama. Tapi itu juga bukan kaul aliran salafi ke apa. Kerana ya, Albani umpamanya dikenal dengan aliran salafi, tapi dia tak menganggap kafir. Dia menolak pandangan kata kafir. Jadi kita nak nasabkan satu benda tu pada satu aliran, kadang-kadang dia susah juga. Macam pakai purdah, umpamanya Saudi pakai purdah. Tapi ramai juga di kalangan orang aliran salafi kita tak wajib pakai purdah. Albani tulis sampai 2-3 buku untuk jawab masalah purdah. Okey. Jadi tapi cuma ada orang yang mana mereka ni guna hadis untuk salah tafsir. Salah satunya parti politik lah. Sebab tu dulu yang salah satunya yang mengkafirkan orang ni, hak duk sebut wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, dia jadi orang kafir.
lalu dia kafirkan kerajaan. Saya bukan bela kerajaan, tapi sampai nak mengkafirkan kerajaan adalah satu benda yang salah. Kata kemudian apa makna yahkum bima anzalallah? Kalau pak tak hukum anak, Nabi kata pak suruh muru auladakum bis salah, suruh anak semayang 7, kalau tak semayang 10 pukul. Kalau pak tak pukul, dia tak hukum dengan Allah, adakah pak telah menjadi kafir? Bos di pejabat tak berhukum dengan hukum Allah, adakah dia telah menjadi kafir? Ini tafsiran yang salah yang telah dipelopori oleh sebahagian parti politik dalam negara ni. Dan saya sebut, bukan saya anti mana-mana parti pun, saya kawan dengan semua parti kan. Tapi alhamdulillah lah, dulu kata kapil lah, kawan balik tak apalah kan. Itu kita kata politik tak boleh kira. Kawan hak kata kapil sakan dulu dengan buat keluar amanat apa lah, jadi kawan baik kan. Jadi dalam politik dia berbeza, tapi agama, the ground of religion is principle. Dalam agama, ground dia, asas dia adalah prinsip. Termasuk dalam parti Ustaz Zul lah, tafsiran jamaah, iltazim jama'atul muslimin wa imamahum, iltizam dengan jamaah muslimin dan imamnya. Dia kata jemaah tu jemaah dia, jemaah dia tu baru tubuh tahun 50-annya. Hadis Nabi ni 1400 lepas tahun tu. Kemudian jamaah tu jama'atul muslimin, jamaah tu mufrad. Kalau dia jama'atul muslimin, orang lain tak boleh jadilah. Maksudnya iltizam dengan setiap kali dia tamrin ke apa, dia baca hadis tu. Sebab tu kita kena ada juga, anda setuju tidak boleh tidak memilik negarakan agama. Agama bukan pemikiran untuk memilik negarakan agama. Ini adalah pemikiran King Henry. Apabila Church of England berselisih dengan Vatikan, panjanglah nak ceramah bab tu, tak padan untuk imam nak dengar tu kan. Tapi kadang-kadang kita kena betul, tak boleh biar orang tak bersih agama, pening orang. Nanti dia kata siapa keluar daripada jamaah dia jadi kufur. Kerana perkataan jamaah ni bukanlah hadis tu satu je, banyak. Kerana orang yang fariqul jamaah, tariqul jamaah, banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan orang ni telah mencabut Islam, telah keluar daripada Islam. Dia halalkan darah dia. Takkan nak kata orang keluar parti dia halal darah. Orang yang duduk dalam parti dia keluar pergi parti lain, kalau dianggap sebagai halal darah ataupun dianggap sebagai keluar pada Islam, macam mana hak tak masuk langsung daripada awal. Dan ini hari ini sebahagian orang mungkin akan tahu akibat dia daripada kita membiarkan tafsiran yang seperti ini. Tak apalah, yang tu panjanglah cerita saya. Tapi saya nak sebut ialah tentang, saya setuju kita tidak memilih, kita tak paksa amalan orang perlis ni. Kalau main-main dalam masjid, tiba-tiba ada orang semua lepas main subuh dia kunut dalam masjid, kita tak buat ambil tindakan kat dia. Kita bercakap tentang imam yang mana dia bertugas dengan kita, bukan kita bercakap tentang orang kalau dia duk ni seorang-seorang dia duk kunut subuh, kita tak kata apa kata. Kita tahu benda tu khilaf. Saya ingat perlis paling tolerance, orang kata perlis ni ambil tindakan tok imam hanya kerana kunut, bohong. Saya tahu banyak tok imam kat ni duk kunut ni, tak ada tindakan. Itu tidak benar, cerita tu tak benar. Cuma kita convincekan imam, supaya ada penyelarasan itu. Kerana nanti macam saya katalah, bila orang mengadu, kita nak kena balik kepada peraturan. Okey. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, agama bukan milik mufti, agama bukan milik tu imam. Akhirnya mufti ke tu imam berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, jawab soalan yang sama. Tak ada orang kok pi ke akhirat kelak, malaikat kata ni mufti bagi sikit tempat dia duduk elok sikit, tu imam 14 sana. Tak. Sama saja di sisi Tuhan. Setiap kita akan menjawab terhadap apa yang telah kita lakukan dan terhadap amanah yang telah diberikan pada kita. Apabila kita diberi amanah,
maka kita akan buat yang terbaik yang kita rasa itu lebih mendapati maksud sunnah Nabi SAW. Kalau kita buat hanya berdasarkan kepada apa yang menjadi kepuasan sebahagian manusia, maka saya rasa kita tak selesai dalam hidup ni. Kita diberi amanah. Saya tahu ada perkara kita raikan. Kalau kita pergi ke negeri lain, sebahagian orang akan hujah bahawasanya Imam Syafi'i dia meninggalkan qunut ketika dia pergi tempat Muhammad Hasan Al-Syaibani, kerana dia kata dia hormat kepada tuan tempat itu. Kerana Muhammad Hasan Al-Syaibani ialah mazhab dia, ialah mazhab yang dipegang oleh pemerintah ketika itu. Demikian juga hatta Imam Malik tak nak, bukan Imam Malik tak bertegas dengan pandangannya, tetapi Imam Malik tak nak, kerana dia tak mahu setiap orang kita nak fardukan mesti sama diperoleh, mesti sama dalam dunia Islam, mustahil. Tapi kita bercakap soal, bukan soal menjadikan manusia satu, tapi menerangkan dan penjelasan di kalangan kaki tangan yang berkhidmat. Army umpamanya, tentera umpamanya, tentera bolehlah, yang penting skill tentera ni boleh perang. Tapi kalau ada main pakai baju hijau, hijau terang sikit, biru, hijau belang-belang, jadi dia tak seragam. Jadi kadang-kadang penyeragaman itu yang kita minta. Di samping kita dalam agama lebih pada itu, kita minta kita sediakan dengan dalil juga untuk mereka. Saya setujulah bahawasanya di Perlis ni akhirnya masa dah habis, saya nak buat, kita nak sunnah yang lebih luas, bukan sunnah sekadar kunut tak kunut ni. Ustaz, ni doktor. Ya. Satu soalan. Ada soalan. Satu soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Saya ada satu soalan berkenaan dengan kunut, di mana kadang-kadang bila kita berjemaah di masjid pada waktu subuh, ada kalanya di kalangan makmum ni, makmum muslimat lah selalunya kan, bila mana imam tak baca kunut, dia di belakang nak baca kunut juga. Jadi dia kata tu imam bagi masa, jadi dia baca kunut. Macam mana pandangan Sahibul Samahah? Tak, kita macam ni. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam tu ikut. Kena ikut. Jadi kalau imam tak kunut, kita tak kunut. Hatta kalau kita pergi negeri yang imam itu kunut, maka kita kunut, angkat tangan lah macam imam. Kerana kita tolerance dalam hal ni. Tamanya kita cakap dengan tu imam, kita kata kunut itu dhaif di segi pandangan kita. Tapi kita pergi Selangor, tu imam angkat tangan kunut, takkan kita duduk belakang subhanallah, taklah macam tu kan. Jadi kita tapi tak betul orang Melayu ni menunjukkan punya kerah dia. Dia pergi Masjidil Haram, tu imam tak angkat tangan, dia angkat. Lepas tu dia habaq kata kita ni kena tolak Ansar masalah khilaf ni. Dia sendiri tak tolak Ansar. Jadi sebenarnya dia tak ni. Cuma saya nak sebut satu lagi ialah guru takmir. Selepas pada ni kita akan bagi buku fiqh sunnah. Fiqh sunnah semua guru takmir insya-Allah akan dapat free. Dan tolong mengajak berdasarkan sukatan ni lah. Kalau tidak dia pergi ambil macam-macam buku yang macam tadilah timbul. Ada buku hadis dhaif lah apa semua. Fiqh sunnah kita bagi, ngajak fiqh sunnah lah. Banyak orang nak habis. Setiap guru takmir akan dapat free untuk membolehkan dia dia atok dia masjid-masjid dah lah, supaya Ni doktor, satu lagi soalan. Nak tanya ni apa sunnah dalam kehidupan harian kita kan. Nak tanya doktor, serban tu adakah sunnah Rasulullah SAW? oh panjang ni. Dan saya nak tanyalah sebab saya tak pernah tengok doktor pakai serban. Minta maaf Ustaz. Nah, saya minta maaf banyak-banyak. Siapa pernah tengok saya pakai serban? Ada pakai serban. Cuma kalau tanya saya sunnah ada, saya kata ini termasuk dalam jibiliyah. Jibiliyah ni maksudnya Nabi buat benda tu kerana Nabi Arab. Sunnah ni antara bahagian dia panggil jibiliyah ni hak Nabi buat kerana dia sama ada kerana dia insan ataupun kerana dia Arab ataupun kerana culture dia. Contoh
Nabi makan kambing. Adakah disunatkan kita makan kambing? Tak. Dia panggil jibiliyah. Contoh lain, Nabi tidur berdengkur. Kita dapat suami tidur tak berdengkur, dah abang berdengkur sikit bagi sunnah sikit, dan dah tak payah. Baby dia tak berdengkur tak apa, kan? Bila Nabi letih dia berdengkur, kan? Okey, Nabi makan, umpamanya Nabi nak mendapat Nabi makan. Jadi satu orang kita jumpa kerja duk makan dia. Hang ni kau tengok 24 jam makan. Sunnah ada hadis Nabi makan, ya tak? Makan tu manusia makan, tapi yang sunnahnya adab Nabi makan. Contohnya Nabi makan, dia suruh makan tangan kanan, dia bismillah, tu dia suruh. Serban ni tidak ada hadis sahih yang mana Nabi menggalakkan orang serban. Ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat, umpamanya berserban, malaikat pakai serban, semua tak sahih. Tapi ada hadis sahih yang menyebut Nabi berserban. Termasuk ketika dia masuk ke dalam Fathul Makkah, dia pakai serban hitam. Okey, dia pakai tu kenapa? Jadi ulama khilaf, walaupun ada yang kata sunnah serban, seperti Al-Maqdisi, hatta Al-Ghazali dan seumpamanya kata benda-benda yang seperti ini termasuk dengan jibiliyah. Jibiliyah ni dia buat kerana kearaban dia. Maksudnya dalam kata lain, kalau Islam tak mai pun memang yang tu pakaian Nabi. Kerana bukan Nabi je pakai serban, Abu Jahal pakai, Abu Lahab pakai. Macam jubah ha? Tak mungkin bila Nabi mai, tiba-tiba Nabi pakai baju Melayu samping, terkejut tak orang. Memang yang tu pakaian. So jibiliyah ni, banyaklah jibiliyah ni. Contohnya Nabi suka makan qara', labu, dalam hadis. Kita yang tak suka makan labu, bukan kita benci sunnah umpamanya. Kerana ini semua, Nabi makan tharid, kan? Fadlus tharid ala ta'am ka fadliyat Aisyah ala nisa. Kelebihan sarid di atas makanan macam kelebihan Aisyah atas wanita yang lain. Jadi sarid ni dia roti apa, daging ada kuah, ada roti. Jadi itu makanan Arab, bukan disunahkan. Nabi suka. Nabi suka katif, bahu kambing, bukan bau kambing, bahu dia. Jadi tidak, benda ni cuma kalau orang buat benda tu kerana dia sayang kepada Nabi, macam Ibnu Umar, dia dapat pahala atas sayang lah, bukan atas benda tu sendiri, seperti yang kata muhaqqiqin dalam masalah ni. Jadi tapi bila orang pakai serban itu okey lah, kan? Baju Melayu orang pakai, kot orang putih pakai, serban pasalah ya, kan? Orang pakai, saya tak pernah kata okey, kaya pun kadang-kadang pakai, kan? Jubah, setengah orang sampai tak mau pakai jubah langsung. Saya tengok kot dia pakai, tie dia pakai, jubah tak mau pakai. Dia kata jubah tak boleh. Tak boleh jubah, tak ada masalah, pakai pakaian lah. Macam style pakaian boleh pakai, tapi nak pergi tekan kat makmum suruh pakai jubah tak badan. Setengah orang lah macam-macam, dia pakai ridak tu pun sering nak takrif balik. Ridak Nabi tu macam mana? Umpamanya contoh yang Nabi pakai baju besi. Pasal apa dah pakai baju besi? Pasal perang. Tak mau sekali kita tengok tu imam mai pakai baju besi dalam masjid tak? Nasi Imam kata sunnah Nabi pakai. Oh, demam kita. Pasal ada hadis ni Nabi pakai baju besi. Yang tu nampak macam, sebab tu dia nak kena tahu kadang-kadang tujuan Nabi. Ganti baju besi tu suruh pakai topi keledah bila main masjid. Jangan duk pakai serban. Sebab apa? Pakai serban jatuh pecah pula. Pakai topi keledah selamat. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri dalam kebinasaan. So sunnah ni kita kena buat satu kursus lain, memahami pecahan-pecahan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih banyak tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Tuhan rahmat kita. Tuan-tuan, macam ni saya nak cakap lain lah. Siapa ada masalah apa, ada rasa nak marah aku hari ni, nak marah kat mufti, mai pejabat. Masalah kat mufti, nak marah sikit, mai abang saya. Mai abang saya. Supaya saya amalkan dasar kita sembang, kan? Pasal agama ni bukan milik saya, kita semua milik Allah Ta'ala. Kita semua nak baiki urusan ni supaya jadi baik, ha? Kalau ada cadangan, apalah khutbah ni tak standard ni, mai ketuk pejabat saya, Assalamualaikum, saya nak cadang khutbah tajuk sekian-sekian mufti.
Mai abang khutbah ni bukan saya tulis semua. Bukan saya tulis, ada pegawai yang tulis, saya semak. Tapi kadang-kadang saya cadang. Mai cadang kat Syah, tak apa. Tengok ada masalah ni di Perlis ni, orang nak buat pangai ni tak elok ni. Mana pergi mufti ni? Assalamualaikum. Pergi abang mufti, ada orang buat. Mai abang kat Syah. Hak mana saya boleh buat, kita buat insya-Allah. Bagi masa banyak, sallallahu alaihi wasallam.